Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير, yang bermaksud, dan apa jua yang menimpa sesuatu kesusahan atau bala bencana ke atas kamu, maka adalah disebabkan apa yang kamu lakukan dari perbuatan kamu sendiri. Sesungguhnya Allah memaafkan sebahagian besar daripada kesilapan dan dosa-dosa kamu. Surah Asy-Syura ayat 30. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah hadirin yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk serta rahmat daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan saat ini Allah memilih kita untuk sama-sama hadir awal ke masjid sebelum kita mendirikan solat Jumaat. Dengan ruang masa yang ada, marilah sama-sama kita bermuhasabah, mengambil ruang yang Allah sediakan kepada kita ini untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan penuh keinsafan dan juga merasa penuh penghayatan kita akan nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya sebelum berpisahnya nyawa dan jasad kita. Apabila berpisahnya nyawa dan jasad kita, maka tiada apa-apa makna lagi. Yang bermakna hanyalah bekalan amal untuk bantu kita di hadapan Allah. Tetapi bila saat kita masih diberikan nafas, nyawa belum berpisah dengan jasad, itu satu rahmat. Allah mengurniakan nikmat kepada kita untuk memperbaiki kelemahan, kekurangan, bekalan-bekalan amal yang sepatutnya menjadi tanggungjawab dan kewajipan kepada kita untuk kita persiapkan menuju kepada hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala telah memberi satu garis panduan kepada kita dengan memberi suatu kefahaman dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Allah taala jadikan warna-warni kehidupan kita ini, ada salah satu daripadanya ialah ujian ataupun cabaran-cabaran. Dan tujuannya adalah untuk menjadikan kita ini memenuhi apa yang dinyatakan Allah dalam surah Al-Mulk pada ayat yang kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah mentakdirkan ke atas kamu kematian dan kehidupan untuk melihat, menilai dan menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalannya. Bersesuaian dengan fitrah kejadian kita ini, Allah ciptakan dengan kedudukan ahsani taqwim, dengan sebaik-baik kejadian. Maka sudah pasti dalam membuktikan sebaik-baik kejadian makhluk ini kena uji dulu. Kena berhadapan dengan cabaran dan ujian. Termasuklah salah satu daripadanya, kita saat ini sedang dilanda pandemik COVID-19
yang kita lihat ianya semakin meningkat dan kritikal. Walaupun kita melaluinya sudah hampir setahun, pada sudut teori dan logiknya kita sudah boleh mendepaninya dengan keadaan yang bertenang dan stabil. Kerana pihak yang berwajib sudah ada pengalaman dari sudut kajian-kajian SOP yang dilaksanakan yang sudah pasti dapat membawa kepada pengawalan yang memberi kejayaan ataupun mencapai matlamatnya. Namun begitu kita lihat makin lama seolah makin menjadi-jadi. Adakah ini disebabkan Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebagai satu kebetulan, ataupun Allah takdirkan ini sebagai suatu hikmah di sebaliknya untuk menyedarkan kita, untuk mencelekkan kita ini, mencelekkan mata kita dan mencelekkan mata hati kita. Yang barangkali kita ini tidur dalam cahaya yang terang, ataupun tidurnya kita yang begitu lama. Maksud tidur ni ialah dalam inverted comma, sebagai kiasan. Tidurnya kita untuk tidak berperanan sebagai golongan yang ada 3 tanggungjawab yang Allah letak kepada kita sebagai manusia ni. Allah ciptakan kita manusia ni ada 3 tanggungjawab yang mesti kita tunaikan. Yang pertama sebagai hamba kepada Allah. Betul-betul kita mesti mengabdikan diri kepada Allah dengan sepenuh pengabdian, bersesuaian dengan apa yang kita ikrarkan dalam sembahyang kita. Dalam doa iftitah, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Ini penanda ukur dalam meletakkan kerelaan dan kesudian kita ini untuk menyerah diri kepada Allah dan mengabdikan diri kepada Allah. Namun pengabdian itu tidaklah hanya bersifat seperti mana yang kebanyakan kita tahu dan faham, solat, puasa, zakat, haji. Itu menjadi satu ibadah khususiyah, ibadah yang mesti kita semua langsaikan, tunaikan. Tetapi dalam masa yang sama, ada kalangan kita umat Islam yang tidak sedar perkara ibadah juga merangkumi hidup kita bermasyarakat dan hidup bernegara. Yang mana kesemuanya ini juga ada kaitan dengan nilai pengabdian diri kita kepada Allah. Hidup bermasyarakat mesti berpegang kepada rukun yang dinyatakan Allah. Asasnya melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Yang kedua, mesti kita tunaikan nilai persaudaraan Islam. Orang Islam wajib menjaga dan memelihara saudara Islamnya yang lain. Bahkan orang Islam itu sendiri wajib memastikan jika orang Islam dianiaya, mereka membantu dan melepaskan belenggu penganiayaan itu daripada membelenggu orang Islam. Namun kadang-kadang keasyikan kita di alam dunia ini leka dengan lari pada matlamat hidup kita yang lebih fokus kepada duniawi. Ataupun penyakit yang diamarankan oleh Nabi SAW yang membelenggu penyakit akhir zaman itu ialah salah satu daripadanya penyakit al-wahan. Apa itu al-wahan? Nabi menyatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu terlalu kasihkan dunia dan kamu bencikan akan kematian. Bila kehidupan yang terlalu kasihkan dunia menjadikan manusia itu ibarat tidur. Mereka tak nampak lagi kebenaran dan tanggungjawab tuntutan yang mesti mereka lakukan. Sebaliknya, manusia akan kecenderungan melakukan kerakusan, memenuhi nafsu syahwat mereka ataupun keinginan mereka, yang bermatlamatkan duniawi mengatasi ukhrawi. Sehingga wujud golongan yang bergelar Muslim tetapi terlibat dengan
salah laku gerak kerja kehidupan mereka mengambil rasuah. Salah laku dengan mengambil riba. Salah laku dengan menipu dan menindas. Salah laku dengan meninggalkan kewajipan menutup aurat. Salah laku dan salah laku yang banyak. Kesilapan-kesilapan yang banyak. Yang sudah sedia maklum, kita disediakan Allah bimbingan petunjuk Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita. Tetapi cuba kita perhalusi balik, tengok seperang balik dengan realiti masyarakat kita ni, kita sudah terpalit dengan apa yang telah pun disebut oleh Nabi SAW. Kita telah dibelenggu penyakit al-wahan yang sekaligus mengulangi kesilapan umat-umat yang terdahulu. Nabi menyebut, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum qala al-yahudu wan nasara ya Rasulullah qala faman. Rawahu Abu Daud, yang bermaksud akan tiba ke atas umatku di akhir zaman. Mereka mengulangi kesilapan sebagaimana umat-umat yang terdahulu melakukan kesilapan. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga umat yang terdahulu itu masuk terjun ke dalam lubang biawak, maka kamu juga turut sama terjun dalam lubang biawak. Lalu sahabat tanya Nabi, adakah yang dimaksudkan umat terdahulu itu kalangan Yahudi dan Nasara? Maka Nabi jawab, bahkan siapa lagi. Nabi mendatangkan contoh umat yang terdahulu itu dengan memberi respon soalan sahabat bahawa umat yang terdahulu itu ialah Yahudi dan Nasara. Kalau kita baca Quran, kita akan jumpa ayat-ayat Allah Ta'ala membicarakan perihal orang Yahudi dan Nasara ini. Siapakah mereka itu? Ahlul kitab. Siapakah ahlul kitab? Mereka golongan yang berilmu dan berpengetahuan. Mereka yang belajar hukum hakam. Mereka yang reti halal, haram, dosa dan pahala. Tetapi apakah yang Nabi kaitkan dengan hadis tadi? Sikap mereka itu, kesilapannya, mereka meninggalkan ajaran petunjuk Allah yang dikurniakan kepada mereka. Apakah ajaran petunjuk Allah kepada mereka? Allah turunkan Taurah. Taurah ialah kitab wahyu Allah kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi itu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam. Adapun Injil, wahyu Allah, kitab Allah yang diturunkan kepada Bani Israel juga di kalangan orang Nasara. Mereka ialah umat Nabi Isa alaihissalam. Tetapi malangnya mereka ini tidak mengambil manfaat dengan sebaik-baiknya. Erti kata lain, mereka kufur nikmat Allah. Mereka tak beramal dengan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Maka bila tidak beramal dengan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, ialah mereka sudah melupakan Allah. Itu tanda lupa Allah. Bila lupa Allah, menandakan kita sedang mengundang kemurkaan Allah. Allah sudah membicarakan amaran yang banyak dalam Al-Quran. Antaranya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Dan sesiapa dari kalangan hamba-hambaku ini yang lupakan aku, lupakan Allah. Tidak menyebut, tidak bersyukur kepada Allah, tidak mentaati perintah Allah, tidak melaksanakan tanggungjawab kewajipan-kewajipan yang dinyatakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala kata ancaman dan amaran Allah kepada golongan itu apa dia? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Akan disediakan bagi diri mereka itu kehidupan yang sempit. Merangkumi kehidupan yang sempit itu ialah sebagaimana ayat Allah yang kita baca pada muqaddimah tadi. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan tidaklah apa-apa musibah yang tertimpa ke atas kamu, melainkan ia datang daripada kesilapan kamu sendiri. Datang daripada dosa-dosa yang kamu lakukan sendiri. Yang mana kita abaikan tanggungjawab kita. Termasuklah apa yang kita saksikan hari ini, pandemik COVID-19 yang tidak berkesudahan ini,
dia makin menjadi-jadi, makin kritikal. Bahkan saya difahamkan ada beberapa daerah yang telah diisytiharkan sebagai zon merah. Apa tujuan? Sebab situasi yang dilihat sebagai memberi kemudaratan jika tak dibendung, tak dikawal. Namun kenapa Allah jadikan, takdirkan demikian? Sudah pasti semua yang berlaku ialah kadar takdir daripada Allah. Dan Allah mentakdirkan ini ialah sebagai apa dia? Allah nak sedarkan kita. Sebab kita, kebanyakan orang akhir zaman ni tidur yang enak dalam kehidupan kita. Maksud tidur yang enak ni, tidur yang panjang, tidur yang asyik ni apa dia? Kita tidak melunaskan tanggungjawab kita. Bukan maksud tidur hakiki. Tidur di sini tidur kiasan yang saya bahasakan bahawa kita ni asyiknya dengan kehidupan duniawi kita ni, kita abaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah yang sebenarnya. Kita abaikan tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah. Allah telah melantik kita ni manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ni. Apa itu khalifah? Iqamatuddin, tegakkan agama. Wasiyasatud dunya bih, dan segala urusan tadbir kehidupan kita mesti diikat dengan agama. Adanya kaitan halal haram, dosa pahala. Dan itu juga merangkumi perkara ibadah. Hidup secara bermasyarakat dan bernegara. Namun kalau kita lihat secara halus bermasyarakat dan bernegara kita secara realiti yang berlaku, tak lulus kita. Kenapa tak lulus? Cuba tengok secara jujur dengan mata hati tuan-tuan. Isu arak bertebaran dalam masyarakat negara kita. Bahkan orang Islam sendiri yang menjadi peminum tegar kepada minuman haram tersebut. Judi juga berlaku dalam masyarakat kita. Yang terlibatnya itu kalangan orang Islam kita sendiri yang menjadi penjudi tegar dalam kehidupannya. Dalam masyarakat kita juga berlaku penzinaan, pelacuran, dan bahagian-bahagian yang mendorong kepada berlakunya pelacuran seperti pusat-pusat hiburan, disko, pub, kelab malam, dandutnya, karaoke je, akhir jadi kera yang okey. Contoh. Semuanya itu ialah apabila orang Islam sendiri dalam keadaan tidur. Tidur yang tidak melihat apa halal haramnya, sempadan dan batasnya. Maka sebab itulah Allah menyebut wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Allah timpakan musibah, sesuatu kesulitan, kepayahan hidup, periknya hidup kita ni ialah tak lain silap kita sendiri. Lamanya kita tidur ni orang Islam. Sedangkan kita tidak ada kekangan dari sudut pergerakan ataupun pelaksanaan kita sebagai negara kita yang diisytiharkan sudah merdeka bebas daripada cengkaman penjajah. Kalau dalam situasi dalam cengkaman penjajah adalah alasan nak kata tak buat Islam, tak praktis Islam. Tapi penjajah sudah lama meninggalkan kita, rupanya kita masih terpengaruh dan terikut-ikut dibayangi kehidupan penjajah. Pakaian kita, ekonomi kita, mentadbir dan memerintah kita, bermasyarakat kita. Akhirnya Allah murka. Jangan kita ingat sekadar fokus sembahyang, puasa, zakat, haji cukup dah Islam kita. Mungkin kalangan kita ada kekuatan, boleh melazimi secara disiplin, solatnya berjemaah 5 waktu, perfect. Ada pula kekuatan, boleh bangun malam bertahajud, bagus. Ada kekuatan, boleh puasa sunat pula pada bukan bulan Ramadan. Tapi dalam pada amal-amal tadi, dia asyik dengan amal dan ibadah itu, dia mengabaikan satu segi, satu sudut ibadah secara bermasyarakat. Dalam menegakkan syariat Allah yang dikira sebagai tanggungjawab khalifah iqamatuddin, tegakkan agama.
Maka tegakkan agama inilah satu perkara yang diabaikan oleh kebanyakan kita orang Islam. Dengan menyangka kita ini sudah berada pada negara yang sudah merdeka, tapi sedar tak sedar tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, kita masih terbelenggu dengan bayangan undang-undang penjajah, Lord Red. Dan mahkamah dalam mengadili isu-isu yang berkaitan dengan agama dinamakan mahkamah syariah pun tidak kebal dalam kehidupan masyarakat kita hari ini. Ini fakta, bukan auta. Kena faham. Sedangkan kita sudah mencecah kemerdekaan 63 tahun lebih kurang. Apa yang kita buat? Tiada kekebalan institusi yang mendaulatkan syariat Allah, hukum Allah, pelaksanaan undang-undang Allah Ta'ala. Sepatutnya mahkamah syariah dia ada kekebalan. Tak boleh dipengaruhi keputusannya oleh mahkamah sivil. Tapi yang berlaku hari ini, itulah dia. Saya sentuh sikit perkara ini supaya celak mata. Kita jangan tidur, orang Islam. Banyak kerja yang kita kena buat. Banyak peranan yang perlu kita mainkan. Allah datangkan COVID ini, Allah redakan maksiat dan dosa bertebaran. Selama ni begitu payah nak tutup park kelab malam, COVID-19 mari, tutup. Alhamdulillah. Pusat-pusat berkumpul ditutup. Alhamdulillah. Tunggu kita buat, tak buat sampai kecerah. Dak cetong kita ni. Allah mari makhluk corona, baru tutup. Secara tak langsung. Secara waraknya, malu kita dengan Allah. Sedangkan Allah letak kita tanggungjawab, iqamatuddin, tegakkan agama. Kenapa kita tak buat? Sebab tu Allah sebut ayat ni, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jangan salahkan sesiapa, kita dilanda pandemik ini yang menyulitkan kita, yang menyusahkan kita ini sebab kita buat kita. Sehingga Nabi sebut apa dia? Dalam hadis yang kita baca tadi apa? Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kita dah ikut kesilapan ahli kitab yang menyeleweng petunjuk Allah, mereka masuk lubang biawak, kita masuk lubang biawak. Nabi umpamakan lubang biawak ni apa? Nak beri gambaran. Lubang biawak ni sempit. Lepas tak saiz kita ni? Tak lepas. Lubang biawak ni tempat habitat biawak, bukan tempat habitat manusia. Kotor tempat tu. Tapi manusia, umat Rasulullah ni ada yang Nabi gambarkan apa? Sanggup cari pasal. Duduk tempat kotor dan sanggup menyusahkan diri pergi tempat yang dilarang. Ataupun tempat yang bukan tempatnya. Maknanya itulah kiasan kepada kita supaya kita menginsafi kedudukan kita ini. Di akhir zaman yang dilihat ketandusan iman ini menjadikan faktor yang besar. Allah timpakan kita musibah kesulitan dinamakan bala Allah Ta'ala. Dalam pada kena pun pandemik tak insaf-insaf lagi. Masih ada golongan-golongan yang rakus dan takabur, merasakan diri mereka itulah hebat, sanggup meruntuhkan sesuatu usaha yang sedang berlaku pada hari ini ke arah kekuatan umat Islam, penyatuan umat Islam. Tapi ada kedapatan orang-orang yang sombong dan angkuh, merasakan dirinya hebat, dia sanggup mengagalkan usaha kekuatan dan penyatuan umat. Sebaliknya cuba untuk meruntuhkan. Jaga-jaga, itu juga pintu yang mengundang hilangnya keberkatan hidup bermasyarakat. Akan terangkatnya rahmat Allah. Akan digantikan bala, malapetaka yang menyusahkan dan menyulitkan kita semua. Maka sebab itulah saya petik ayat ini bersesuaian dengan masa yang terhad. Saya ambil petik ayat dalam surah Asy-Syura ini pada ayat 30 supaya kita bermuhasabah. Kita buat check and balance. Buat timbang tara kita ni duduk setara mana. Takut-takut kita golongan SS. Apa SS ni? Syok sendiri.
Kita rasa kita banyak dah ibadat kita rasa kita ni syurga dah barangkali. Rupa-rupanya banyak lagi tanggungjawab yang kita tak buat. Banyak lagi peranan yang kita tak mainkan. Maka sebab itulah dalam perkara ini, saya menyuruh diri saya dan semua yang ada pada hari ini, peluang keemasan, saya ada platform nak bercakap, nak memberi satu kesedaran bersama, kita memainkan peranan. Untuk memenuhi kedudukan kita sebagai ummatan wasata yang dinyatakan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Marilah kita menginsafi dan mengambil perjalanan dan juga pedoman daripada ayat tadi dan juga menjadikan muhasabah buat diri kita agar kita semua mendapat rahmat Allah dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya itulah sekadarnya dan tempoh yang singkat ini mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk dan keampunan di sisinya insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.